Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan kepada semua yang menonton siaran saya ini secara langsung, baik yang live ataupun baik yang nanti saya rakam selepas saya rakam menonton siaran ini. Okey, jadi pada malam ini atas permintaan daripada sahabat saya yang beliau concern tentang kemalangan yang menimpa rider Foodpanda ataupun rider GrabFood yang pada beliau amat mendukacitakan, amat mendukacitakan dan amat merugikan kepada semua pihak. Banyak negara-negara pada negara Malaysia dan dan juga negara-negara lain kalau rakyat mereka mati dalam aksiden. Jadi sahabat saya merasa terpanggil untuk kerana saya sering bercerita kepada beliau bahawa apa yang saya observe ataupun apa yang saya nampak, dan saya juga pernah buat kajian tentang perkara ni, iaitu bagaimana kita hendak melatih fikiran kita supaya kita boleh memandu dalam keadaan yang selamat. Kita bawa kenderaan, kita bawa motor, bawa kereta, kita rasa selamat. Kita boleh memandu dengan cara defensif. Okay, even kita naik basikal ataupun berjalan kaki. Okay, jadi disebabkan oleh itulah saya hendak berkongsi sedikit sebanyak saya punya bukanlah knowledge ataupun bukanlah saya lebih pandai daripada orang lain, tapi saya nak share lah apa yang saya faham dan saya amalkan. Okey, jadi banyak yang saya pelajari apabila saya tinggal di Jepun. Saya tinggal di Jepun, saya tengok mereka, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka menjalankan kehidupan seharian, bagaimana anak-anak mereka yang kecil daripada umur kindergarten atau tadika, mereka jalan kaki pergi ke sekolah dengan selamat. Jadi itu sikit sebanyak saya nak kongsi dengan penonton. Jadi kita boleh ambil manfaat. Okey, saya teruskan tanpa melengahkan masa. Saya bawakan satu peribahasa yang sangat terkenal di kalangan orang Malaysia, di kalangan orang Melayu di Malaysia, iaitu malang tidak berbau. Okey, malang tidak berbau ini bagi saya adalah satu peribahasa yang agak ketinggalan dan peribahasa yang salah. Okey, memang betul kalau kita fikirkan secara luaran saja, malang tidak berbau itu takdir Allah. Tapi itu maknanya kita salahkan takdir. Okey, kalau saya nak tanya pada penonton sekalian, kalau kita tinggal di rumah, duduk di rumah, okey, kita tidak keluar ke jalan raya, berapa peratuskah kebarangkalian kita akan berjumpa atau kita akan berjumpa dengan kita sendiri akan dilanda oleh kemalangan jalan raya? Berapa peratus kalau kita duduk di rumah? Kosong peratus. Kita faham sini dulu, 0% kita akan bertemu atau kita sendiri akan terlibat di dalam kemalangan jalan raya jika kita berada di rumah sahaja, tidak keluar. Okey, ini pilihan kita. Siapa yang kata malang tidak berbau? Malang berbau. Kalau kita tak keluar, kita tak ada kemalangan. Itu saya bagi secara general dulu, secara meluas dahulu. Okey, kita lihat bahawa jika kita tidak keluar daripada rumah, kita tidak akan terlibat dalam kemalangan jalan raya. Mungkin kita akan terlibat dalam kemalangan domestik, terpotong jari ke, tapi tidak kemalangan jalan raya. Itu soalan saya. Jadi di mana relevannya malang tidak berbau ni? Kan? Jadi saya rasa peribahasa ni lapuk kerana sebenarnya malang berbau. Kita boleh kira dia. Okey.
Satu lagi peribahasa, okay, sebelum saya kupas dengan lebih lanjut lagi, bagaimana kita nak relatekan perkara ni kepada kehidupan kita supaya dapat mencegah kita daripada kemalangan yang kita tidak mahu, kadang-kadang kemalangan maut. Okay, satu lagi peribahasa ialah biar lambat asal selamat. Saya rasa peribahasa ni terlalu defensif yang menyebabkan orang Melayu, orang Malaysia kita mundur. Biar lambat asal selamat. Betul, memang secara kedengarannya logik. Tak apalah berapa kita nak laju, kita nak rushing pergi ke contoh, kita nak pergi kerja. Kita bawa laju-laju, kita mungkin akan kebarangkalian untuk terlibat dalam aksiden itu tinggi. Jadi kita beritahu kepada kenalan ataupun kepada keluarga kita, biar lambat asal selamat. Okey? Tapi saya nak tanya, kalau kita lambat, kita bawa kereta slow ataupun kita bergerak perlahan-lahan, dah tentu ke kebarangkalian untuk kita tidak terlibat dalam aksiden 100%? Tidak kan? Kalau kita lambat pun, tak semestinya kita tidak akan terlibat dalam kemalangan. Kita jalan pelan-pelan, orang langgar daripada depan. Kita jalan kaki. Kita terlibat dalam kemalangan. Jadi, peribahasa ni, biar lambat asal selamat, malang tidak berbau ni, saya rasa kita kena ubah. Dalam menteri. Tak apalah. Dari segi kesusastraan Melayu, mungkin tak boleh ubah lah. Ini memang tepat. Tapi dari segi dalam diri kita, amalan diri kita ni, kita kena ubah. Okey? Jangan biar lambat asal selamat. Di Jepun, mereka amalkan biar cepat asal selamat. Cepat tapi kena selamat. Itu yang bezanya. Biar cepat tetapi selamat. Biar cepat asal selamat. Kita defense antara peribahasa ataupun pepatah Melayu yang kita kena ubah, at least dalam diri kita sendiri. At least dalam diri kita. Tak perlulah kita nak ubah kesusastraan Melayu, nak tukar Dewan Bahasa Pustaka punya makna tu, tak payah. Maksud saya, kita ambil apa makna yang terbaik untuk kita amalkan dalam diri kita. Okey? Jadi, kalau kita dah faham, saya pergi balik kepada malang berbau tadi. Ini adalah cara pemikiran supaya kita boleh mengelakkan diri dari kemalangan. Yang pertama, yang paling besar sekali, okay, yang paling besar, yang paling berkesan, yang paling 100% berkesan untuk mengelakkan diri kita daripada kemalangan jalan raya ialah jangan pergi ke jalan raya langsung. Jangan pergi ke jalan raya langsung. Okey? Kita tak pergi ke jalan raya, 0% kita akan terlibat dalam kemalangan jalan raya. Okey, ini kita cakap atas dasar matematik, bukan dasar kehidupan sebenar. Saya nak bagi pengiraan ni. Malang ni berbau. Berbau maknanya kita boleh kira. Kita boleh calculate. Kita boleh agak, boleh ramal. Sebab kita berfikir secara teknikal. Okey? Tapi memanglah takkanlah apa pula cakap tak payah pergi jalan raya, habis saya nak pergi kerja macam mana, saya nak pergi ke sekolah macam mana, saya nak beli barang macam mana. Okey, itu betul, itu adalah kenyataan. Tetapi kita cerita ni dari segi teknikal, saya nak bagi kefahaman bahawa malang atau kemalangan ni boleh dielak, boleh dielakkan. Kalau ada kosong, kalau ada 100 julat dia, bererti kita boleh tahu kalau kita tak pergi hari ni, aku tak nak pergi ke jalan raya. Okey, aku nak duduk rumah saja. Okey, lapar, aku masak sendiri. Okey, jadi kita mengelakkan kemalangan jalan raya. 100% tidak akan terlibat dalam kemalangan jalan raya. Betul. Seperti kata Muhammad Ridwan Hilmi, kemalangan di rumah masih ada lagi. Memang kemalangan di rumah masih ada. Tapi itu bukan kemalangan jalan raya. Okey, mungkin terpotong jari ataupun jatuh dalam bilik air. Okey, itu cerita lain di lain hari. Okey. Jadi, bila kita tahu, dia tak pergi ke jalan raya, 0% kita akan terlibat dalam kemalangan jalan raya. Okey. Start kita melangkah keluar daripada rumah. Okey. Belum lagi, masih kosong lagi. Dia punya skala kemalangan tu. So, cakap kemalangan boleh kira, skala tu masih kosong. Start kita pergi ke jalan raya. Okey, dia dah naik kepada 50. Okey. Kita berada saja di jalan raya, berada saja di jalan raya, dah 50-50 dah.
kita akan terlibat dalam kemalangan jalan raya. Cepat, begitu cepat. Okay, kalau kita kat rumah ni, kita masa jauh lagi jalan raya, mungkin 30% kita akan terlibat. Mungkin kereta akan melambung kat kita. Kereta melambung laju kat kita. Itu 30% atau 40%. Tapi peratusan tu rendah lah. Kita macam mana kira ini adalah daripada statistik ataupun kita punya observation. Ya, kita dengar kemalangan, kita duduk kat rumah, tiba-tiba kereta langgar kat rumah tu, mungkin dalam 20 tahun satu. Okey, mungkin dalam 50 tahun satu. Jadi kita boleh cakap itu 0% ataupun 0.1%. Ya. Jadi, tapi kalau kita pergi sedikit ke jalan raya, dah naik kita punya meter kemalangan. Sampai je kita kat jalan raya tu 50-50 dah. 50-50 dah kita akan terlibat dalam kemalangan jalan raya. Tak payah cakap panjang, dah 50-50. Okey, bila kita naik kenderaan seperti motor ataupun kereta, naik lagi meter kita punya kemalangan tu. Jadi 60, 70. Okey? Naik sebab kita dah naik tu. Risiko dia tu ataupun kebarangkalian dia tu makin tinggi. Okey, tapi untuk mengurangkan risiko impact ataupun kesan kemalangan jalan raya, kita ada undang-undang. Kita pakai seat belt, kita pakai helmet, okey, kita ada airbag, kita ada macam-macam sistem keselamatan. Itu bukan untuk mengelakkan kemalangan jalan raya. Itu untuk mengurangkan impact apabila kita terlibat dalam kemalangan jalan raya. Okey, kena faham konsep tu. Kita follow traffic light. Ada saya tengok tu video seorang tentera naik Honda Accord, dia elok je dia berhenti traffic light. Dia stay kat situ, tiba-tiba ada Myvi datang langgar dia. See? Walaupun dia ikut undang-undang jalan raya, dia pun kena juga. Jadi bila kita naik je duduk je dalam kereta di jalan raya, sudah 50-50 kita akan terlibat dalam kemalangan jalan raya. Okey. Faham sampai situ? Okey. What if, bagaimana jika anda naik motor ataupun naik kereta, okey, di highway yang berselekoh laju, yang highway besar yang berselekoh terbalik, melawan arus. Saya boleh katakan 95% akan kemalangan dan mungkin kemalangan maut. Nampak? Daripada kosong kita boleh 50, kita boleh 70, kita boleh 95 ataupun kita boleh dekat hampir 100%. See? Kemalangan jalan raya tu boleh dielakkan. Kita boleh kira. Yang kau pergi lawan arus dekat selekoh highway yang besar, buat apa? So 95%, 99% kita mungkin akan terlibat dalam kemalangan tu, kemalangan jalan raya. Nampak tak? Clearkan fikiran kita dulu dekat situ. Okey, kita nampak dah. Makanya benda ni sebenarnya kita boleh kurangkan sehingga ke tahap kosong. Kalau kita rasa kita tak nak kemalangan jalan raya, kita boleh memilih untuk diam di rumah. Stay at home. Okey, PKP, stay at home. So, kosong. Okey, tapi itu tidak real lah, tidak realistik lah. Okey. Saya cuma bagi idea ni dulu. Idea ni supaya kita faham macam mana kita boleh kurangkan risiko untuk kemalangan jalan raya. Jadi, malang tidak bau tu tak betul lah. Malang berbau. Nanti saya cerita ada lagi sebab apa kenapa malang berbau. Okey, kenapa malang berbau. Jadi, anda tahu kan, di Jepun, mereka ada Shinkansen. Shinkansen ataupun bullet train. Kereta api laju. Sekarang ni saya rasa dia punya kelajuan dia yang biasa lah, yang biasa boleh sampai 200, kalau tak silap lah, saya tak ingat dengan tepat, 250 km sejam. Yang mana mereka tengah develop ataupun buat R&D, research and development, kereta api yang magnetik tu. Saya lupa istilah dia panggil apa. Kereta api tu katanya boleh sampai 800 km sejam. Okey, tapi sampai sekarang mereka masih belum commercializekan lagi, belum ambil penumpang lagi, baru ujian, dah berapa puluh tahun ujian. Begitu juga Shinkansen. Dah berapa puluh tahun di ujian, dia dah mula tahun 1960-an lagi dia dah mula menjalankan perkhidmatan Shinkansen ataupun bullet train tu. Tetapi kadar kemalangan bullet train yang sangat laju tu hampir kosong tau. Hampir kosong, kemalangan maut, kemalangan fatal, hampir kosong.
dah lah dia punya kadar lambat dia pun bawah 1 minit. Kadar kemalangan pun hampir kosong. Mungkin ada kemalangan orang terjun bunuh diri kot. Tapi saya tak pernah dengar lagi. Tapi di China, dia pun ada bullet train, ada kereta api laju. Dah berapa kali dah dengar kemalangan. Kenapa macam tu? Sebab tu orang Jepun dia calculate, dia mengira, dia kira, dia plan, dia execute the plan. Tahu PDCA, plan, do, check, action. Ulang balik plan, do, check, action. Ulang sampai tidak ada kemalangan langsung. Sebab mereka biar cepat asal selamat. Daripada Tokyo sampai ke Osaka 2 jam je. 2 jam ke macam tu, lebih kurang 2 jam. Tak ada lama pun. Berapa ratus kilometer. Dekat 1000 kilometer lah, 1000 lebih kilometer. Lebih 1000 kilometer, 2 jam je. Ada orang tinggal di Osaka, kerja di Tokyo. Ada juga yang sampai tahap macam tu. Sebab dia punya Shinkansen dia reliable. Selamat, tepat pada waktunya. Banyak, panjang. Boleh naik, kalau terlepas boleh naik yang belakang. Ada sentiasa. Jadi itu dia planning dia, plan, do, check, action, dia amalkan tu supaya menjadi biar cepat dan selamat. Okey. Sekarang dah faham Maknanya kemalangan kita boleh kira, kita boleh lagi cepat untuk dan selamat. Jadi sekarang ni saya nak bawa kepada topik asal kita ni. Sebenarnya malam ni saya diminta untuk bercerita tentang food rider, penghantar makanan. Mereka ni semua adalah frontliner yang kita sangat-sangat berterima kasih. Saya sekurang-kurangnya dalam sehari, saya order daripada Foodpanda ataupun GrabFood ataupun Lapa ataupun banyak macam-macam lagi lah kan. Saya order daripada orang. Saya sangat-sangat berterima kasih. Kalau macam application Lapa tu, bila datang rumah tu dia kata, abang tolong isi 5 star. Saya cakap memang semua saya akan bagi 5 star. Melainkan mereka kurang ajar campak makanan saya tak bagi dah 5 star. Tapi kebanyakan yang datang hantar makanan tu, saya cakap memang saya bagi 5 star. Sebab saya berterima kasih kepada mereka yang kadang-kadang hujan pun, malam kan. Sekarang ni sampai pukul 10, mereka masih menghantar supaya kita tak perlu keluar dari rumah. Okey? Jadi untuk mereka, ada 2 hari, 3 hari lepas, sahabat saya yang meminta saya bagi kelas ni, kata ada rakan anak-anak dia yang kemalangan semasa membawa motor untuk menghantar makanan. Jadi sedih, kita sedih, tak mahu jadi macam ni. Okey, jadi ini malam ni saya khusus untuk food rider ni. Senang je saja, saya nak bagi tips untuk korang semua lebih selamat di jalan raya. Kita tak boleh nak kerja tak dapat makan kan. So terpaksa merisikokan diri untuk keluar bekerja. Sebenarnya orang punya kerja ni risiko dia 50-50. Okey, ingat tu dulu, risiko adalah 50-50. Jangan pula takut pula nak bekerja. Okey, tapi lepas ni saya akan cerita kenapa kita boleh berasa selamat. Okey, bila kita sebelum itu saya nak bagi tahu ni, ingat ni, apabila kita merasakan diri kita selamat dan tidak akan bertemu atau terlibat dalam aksiden, saat itulah kita akan bertemu dengan aksiden. Apabila kita terasa diri kita takutnya aksiden, insya-Allah kita tak akan aksiden. Ingat tu dulu. Bila kita bawa kereta sambil isap okok, sambil sebelah tangan aku boleh bawa sambil kan, itu saat-saat tu kita akan mudah terlibat dalam kemalangan. Tapi kalau kita takutnya kita nak bawa kereta ni, takut ni, macam mana ni aku terlanggar orang kan, orang langgar aku, insya-Allah yang time-time macam tu kita tak akan terlibat dalam kemalangan. Tengok dia punya ironinya. Saat kita tak terfikir dalam kemalangan, itulah saat kita akan kemalangan. Saya nak cerita contoh ayah saya, dia bawa motor selama daripada si jangkang tempat saya, tak pernah kemalangan. Yang fatal lah, jatuh sikit-sikit tu ada. Sebab tu nanti saya akan cerita kenapa. Sebab apa? Sebab itulah yang kita nak belajar nanti. Tapi saya dengar saya tak adalah kawan-kawan mak rempit, tapi ada dengar kawan punya kawan mak rempit kan. Dalam setahun tu kadang 3-4 orang meninggal aksiden motor. Kenapa? Nampak tak perbezaan kat situ?
Mak rempit ni selalu accident motor. Okey, tapi orang tua-tua yang bawa slow, tak ada, tak pernah. Mereka tak pernah kena kemalangan maut. Kenapa? Ada sebab dia. Itu yang kita nak belajar. Tak kisahlah, ni bukan belajar dapat sijil ke dapat apa. At least ilmu, kita dapat ilmu. Kita tahu perkara ni. Kita dapat ilmu. Okey, jadi sebab-sebab dia saya nak ceritakan. Okey, jadi kita boleh habiskan kita punya kelas malam ni, tak payah lama-lama, nanti pening pula kepala. Jadi saya nak share ni kejap, tengok saya punya ni. Oh, tak boleh share pula. Tak apalah, nanti saya dekat saya punya Facebook, nanti saya akan bagi data ni yang saya nak tunjukkan ya. Macam mana, kenapa pula tak boleh share? Tadi saya test boleh share, sekarang dah tak boleh share, tak apa. Okey, saya nak bagi tahu kalau pendengar semua pernah dengar Heinrich Law. Heinrich Law ataupun Heinrich Pyramid. Okey. Dalam Heinrich Pyramid, okey, dia piramid Heinrich ni adalah seorang safety engineer daripada US Dia buat hukum ni lama dah. Heinrich Law ni, hukum Heinrich ni lama dah. Setelah dia buat kajian, banyak kali kajian dekat industri Okey, apa yang dikatakan oleh Heinrich Law? Di sebalik satu kemalangan fatal ataupun kemalangan major ada 299 tu saya bundakanlah. Ada 300 kemalangan minor. Kemalangan minor. Di sebalik satu kemalangan fatal atau kemalangan maut, ada di sebalik tu ada 300 kemalangan minor, dan di sebalik 300 ada 29 kemalangan minor, 29 orang balik Di sebalik satu kemalangan fatal ada 29 kemalangan minor, dan di sebalik 29 kemalangan minor ni ada 300 near miss. Kalau dalam bahasa Jepun dia panggil hiari hatto. Ataupun dalam bahasa Inggeris near miss. Near miss tu maksud dia hampir kena. Okey, ingat satu kemalangan fatal di sebaliknya ada 29 minor accident, kemalangan kecil dan di sebalik 29 kemalangan minor ni ada 300 near miss ataupun hiari hatto. Okey. Jadi apa maksud dia Untuk berlaku satu kemalangan maut, kemalangan fatal, sebelum tu sudah berlaku 29 kali minor accident. Okey, hukum dia ni secara dia ambil secara population. Dia dah kira banyak-banyak, bukanlah seorang, tapi kita boleh ringkaskan tu, kita boleh fikir sebagai satu orang. Boleh, kita boleh fikir. Di sebalik satu kemalangan maut ada 29 kemalangan minor, kemalangan kecil yang dah berlaku pada kita. Contohnya kita terlanggar pokok atau terlanggar bonet orang, ataupun orang langgar belakang kita, pintu kita kena gesel. 29 kali berlaku benda ni, kemungkinan kita akan kena kemalangan major fatal adalah tinggi. Dan di sebalik 29 kemalangan minor tadi, kemalangan kecil tadi, ada 300 near miss ataupun hampir kena. Apa tu? Hampir kena ni maksudnya, kita bawa motor ke motor, sikit lagi aku nak kena. Orang nasib baik tadi aku sempat. Macam tu. Ataupun, aku nak hampir nak terlanggar budak tu lah. Contoh Itu adalah near miss. Okay, 300 kali you buat near miss, ataupun you terlibat dalam near miss, ada kemungkinan you akan kena 29 kali kemalangan kecil, dan lepas tu kemungkinan ada kemalangan maut satu kali. Bererti apa dia punya ataupun return home essence dia, ataupun apa yang kita nak bawa balik, nak sematkan dari kita ni, bererti jangan langsung buat near miss ni. 300 kali tu banyak. Mungkin dalam 10 tahun sekali near miss tak apalah. Macam saya tak jarang near miss, saya tak pernah. Saya bawa pelan-pelan kan. Follow kereta pun tak ada rapat. Okey, nampak daripada jauh halangan. Ini halangan apa saya nak cerita. Nampak halangan, saya brake, saya pelan. Nampak budak-budak, saya terus slow. Jadi saya jarang sekali kena near miss. Hampir kena. Jarang.
Okey. So bila tak ada near miss, tak adalah kemalangan kecil. Alhamdulillah, saya susahlah nak kena kemalangan kecil. Ada jugalah orang langgar saya. Itu pun sebenarnya ada percentage kesalahan kita tau, orang langgar kita ni. Itu cerita di lain hari lah. Tapi saya dah berapa puluh tahun saya bawa sejak saya mempunyai lesen, dah 25 tahun lebih. Saya kemalangan yang fatal memang tak ada. Kalau tidak saya tak ada lagi, saya tidak ada di sini lagi. Tapi kemalangan kecil pun mungkin dalam 2-3 kali je. Cuma orang langgar saya. Ada sekali saya langgar buntut orang. Masa tu saya belum pandai lagi, belum tahu lagi benda ni. Okay? Jadi kita elakkan near miss 300 ni, insya-Allah kita tak akan bertemu kemalangan kecil pun. So tu saya cakap tadi, orang tua yang naik motor, dia bawa slow-slow pelan-pelan, relax kan, ikut undang-undang 60 dia bawa. Mana ada kita dengar dia orang kena accident, mati, tak ada. Tapi mak rempit, kenapa kena? Patutnya mak rempit tu lagi terror bawa motor. Sebab mak rempit ni, dalam satu kali dia bawa tu daripada Kuala Lumpur pergi Shah Alam pun, saya rasa 30 kali dia miss. Pium-pium dia cilok. Sikit lagi nak kena. Sikit lagi nak kena. Sebab itulah, dia kena kemalangan. Tapi kalau dia bawa tu, dengan ikut undang-undang, dia tak kena kemalangan lah. Bawa slow. Itu dia, 300 kali dia miss, 29 kali kita akan berhadapan dengan kemalangan kecil. 29 kali kita kemalangan kecil, kita akan bertemu dengan kemalangan fatal. Kemalangan fatal, kemalangan besar. Jadi dah tahu tu, ikutlah. Jadi yang kedua, kita nak elakkan kemalangan ni, ingat halangan. Kita dekat sekolah memandu dulu, kita belajar tak halangan. Halangan tu adalah benda yang mengharuskan kita untuk kita memperlahankan kenderaan kita dan tengok dan check sama ada nak terus ke tak. Tapi saya tengok dekat Malaysia ni, yang bawa motor ni, dia tak kira. Nampak budak sekolah pun dia laju juga. Budak tu kat tepi. Mana dia tahu budak kecil, tiba-tiba dia boleh jatuh ke tengah. Jadi itu adalah halangan. Halangan ni banyak. Kita kena tahu apa itu halangan. Bonggol halangan, traffic light halangan. Orang naik basikal halangan. Budak jalan kaki halangan, orang tua jalan kaki halangan. Sekolah halangan. Nampak ni simpang yang paling selalu saya tengok orang tak peduli, orang motor nak simpang, itu jalan aku, dia laju je. Tak boleh. Itu adalah halangan. Bila nampak sahaja halangan, kita kena slow dan kaji. Itu baru laju. Nampak halangan simpang 3 ataupun simpang 4. Yang tak ada traffic light. Tak ada apa-apa, kosong. Okay, kita slow dulu. Laju-laju lah, tak ada apa-apa. Tak masalah. Okay. Lampu hijau pun halangan Lampu hijau pun halangan. Bukan lampu merah je. Lampu merah tu sah-sah lah halangan, tak ada jalan dulu kan. Tapi lampu hijau halangan. Sebab kita tak tahu bila dia akan bertukar kuning. Jadi kita kena slow. Slow sikit kan. Contohnya kita bawa 60, 40 dulu. 40. Dah dekat-dekat tu masih hijau lagi baru laju, tak apa. Kalau merah memang dah kena slow kan. Kalau kuning lagi lah kan. Kuning tu memang sedia untuk berhenti lah. Tapi hijau tu pun sebenarnya halangan. As long as dia adalah traffic light, itu adalah halangan. So kita kena berhati-hati, kaji, baru kita teruskan perjalanan. Banyak halangan, dia kena tahu. Bonggol halangan. Macam saya sebut tadi lah, saya ulang balik sekolah halangan, kanak-kanak jalan di tepi halangan, orang berbasikal halangan, orang berjalan kaki halangan, kereta di hadapan pun kira halangan juga. Kadang-kadang kita tu tukar arah. Jadi kita kena berhati-hati. Tapi kalau kita bawa jalan kosong tak ada orang, itu tak ada halangan lah kan. Jalan kosong tak ada orang, tak ada simpang, tak ada apa, itu bukan halangan. Macam tu sekali. Untuk kita memandu dengan keadaan defensif macam tu, untuk diri kita juga. Kita memang nak cari makan, nak kerja trip. Dapat banyak trip, banyak lagi gaji kita, income kita. Tapi cuba bayangkan, kalau kita kemalangan, trip-trip tu semua tak bermakna, tak berguna, tak bererti langsung. Kita banyak trip macam mana pun, lepas tu kita kemalangan, tak boleh pakai pun trip-trip kita tu nak dapat duit. Tak. Jadi itu ni kita kena ingat tu. Yang penting kalau kita bawa dengan memandu dengan cara yang betul, macam saya sebut tadi, tips-tips yang saya bagi tadi, kita akan selamat. Kita boleh nak 300 trip pun boleh. 2000 trip pun boleh. Tapi kalau kita kemalangan, yang lepas tu dah ada lah, tapi lepas tu tak ada lah trip langsung. Okay. Itu yang saya nak kongsi. Tadi yang saya cakap Heinrich Law tadi.
329 1. Okey. Dan halangan tadi, 2 perkara ni sematkan dalam diri. Dan yang mula-mula saya sebut tadi, saya 3 perkara lah. Di saat kita rasa diri kita ni hebat, kita tak akan bertemu kemalangan, kita bawa terror pandai, itulah saat kita akan bertemu dengan kemalangan, terlibat dalam kemalangan. Tapi di saat kita takut memandu, kita takut langgar, kita takut aksiden, itu insya-Allah kita akan selamat. 3 perkara ni adalah perkara yang kita kena bawa pulang lah, sematkan dalam diri. Itulah saya nak berkongsi malam ni. Banyak benda nak cerita. Jadi saya, kalau yang ada tengok ni, kalau nak buat nak tanya soalan, silakan. Oh, ramai punya. Okey. Jadi silakan tanya kalau ada persoalan lah. Pokoklah saya ni kan. Saya cuba share 3 ni untuk kepada adik-adik kita, anak-anak kita. Anak saya pun dah umur pemandu GrabFood Panda ni kan. Jadi tadi ada Tuan Syaibi kata maglev. Betul. Maglev tu laju sampai 800 km sejam. Jadi kalau kita ada soalan, silakan, saya boleh jawab. Kalau tak ada, saya akan tamatkan lah. Tak payah panjang. Nanti video ni organizer akan crop and share nanti dekat pemandu-pemandu food rider yang lain. Kalau ada soalan, silakan, saya tunggu dalam seminit 2. Jika tak ada, saya tamatkan di sini. Okey. Saya harap saya punya talk ni ada manfaat lah. Ada manfaat sikit kan. Okey. Saya ulang sekali lagi 3 perkara tu ya. Kita jangan terlalu selesa dengan pemanduan kita. Kita tak boleh terlalu selesa anggap diri kita hebat. Itulah kita akan mudah kena kemalangan. Yang kedua, ingat Heinrich Law tadi ya. Heinrich Law, iaitu 329 1. Okey. Dan yang ketiga, yang terakhir ialah halangan. Nampak je halangan, slow down, kaji, baru teruskan langkah. Rasa benda-benda ni dah belajar, cuma yang Heinrich Law tu mungkin tak belajar lah kan. Okey, saya rasa untuk permulaan cukuplah setengah jam saya share tips untuk ni. Kalau panjang-panjang pun orang bosan kan. Jadi saya rasa sampai di sini dulu. Nanti boleh tengoklah saya punya video ni. Saya akan savekan dan akan ada soalan daripada Abang Fauzi Kelanang. Bagaimana pula dengan persediaan keselamatan safety attire? Okey. Seperti yang saya sebutkan tadi, Abang Fauzi, safety attire, PPE, langkah-langkah keselamatan itu semua tidak boleh mencegah kemalangan. Tak boleh. Itu secondary untuk mengurangkan impact pada badan kita jika berlaku kemalangan. Tetapi ia amat penting lah. Sebab kita bawa cermat-cermat, orang langgar kita kan. Orang langgar kita. So kalau kita ada airbag, ada helmet, ataupun ada jaket yang ni tebal, kuranglah kita punya impact. Jadi jangan kata dia tidak boleh mengelakkan kemalangan, tapi kita tak perlu pakai tak. Seat belt, helmet, lampu, brake, apa semua itu wajib. Itu untuk mengurangkan impact kita bila kita kena terlibat dengan kemalangan. So penting. Penting. Itu saya nak beritahu. Jangan abaikan. Okey, yang satu safety attire ni pemantul cahaya. Untuk motor pemantul cahaya tu wajib pakai. Ingat tak satu masa dulu Malaysia lampu depan tu tak diwajibkan, tapi sebabkan faedah dia kita motor kereta bila bawa ni dia sekali imbas dekat dia punya side mirror tu nampak motor kat belakang. Jadi dia berhati-hatilah. Memang kita tak boleh nampak. Kita buka lampu pun siang tak boleh nampak. Tapi bukan untuk kita nampak, untuk orang nampak kita. Ingat tak yang ada iklan orang buta tu, dia orang buta tapi dia buat lampu. Tu budak tu tanya, "Pakcik ni buta, kenapa pakcik buat lampu?" Lampu ni bukan untuk saya melihat, untuk orang lihat saya. Ingat, itu sebab dia kita kena pasang lampu, ada pemantul cahaya. Penting safety attire. So kalau tak ada soalan lain, saya rasa kita tamatkan di sini.
kita tamatkan sini. Nanti kalau ada permintaan lagi, kita boleh buat lagi mini webinar, mini kelas sebegini. Okay, saya rasa cukup sampai di situ. Kalau ada manfaat, itu semua datang daripada Allah. Saya cuma sampaikan je. Semua ilmu-ilmu datang daripada Allah SWT. Kalau ada kesilapan, saya cakap salah ke apa, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta maaf. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.